kekuasaan yang telah Engkau kurniakan. Allahumma ya daimil ihsan. Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengetahui tentang hati dan perasaan kami. Kami yakin bahawa hanya kudrat dan iradat-Mu sahaja yang dapat menyelamatkan kami dari segala rupa bentuk keburukan mahupun bala bencana. Hanya kekuasaan-Mu jua yang telah menyelamatkan kami dari segala maksiat mahupun wabak yang sedang melanda kami. Ya Allah, kemurahan-Mu kami pohonkan, ihsan-Mu kami harapkan, rahmat-Mu, Rahman dan Rahim kami pinta. Semoga kami sentiasa dilindungi dan dinaungi dengan sepenuh riayah dan pemeliharaan-Mu. Ya Allah, kami akui bahawa kami sentiasa terdedah kepada bahaya dan keburukan. Lebih-lebih lagi kami manusia yang mempunyai hasad dengki di atas sedikit kelebihan dan kurniaan kepada kami. Ya Allah, justru itu kami pohon ya Allah, Engkau peliharakanlah serta hindarkanlah kami dari segala bahaya dan keburukan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, sekiranya keburukan yang telah Engkau qada ke atas kami, sekiranya kecelakaan telah Engkau tetapkan akan menimpa kami, maka dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, kami pohonkan, hindarkanlah kami dari segala keburukan dan kecelakaan itu ya Allah, agar kami dapat hidup lebih bererti dan lebih bermakna di muka bumi ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wa la kashifa la da'ifa lahu ghayruka. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha waj'al hayatana hayatan tayyibah aminatan mutma'innah. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Anirul Azran di atas bacaan doa tadi. Okey, selepas ini kita akan mendengar sedikit ucapan daripada Guru Besar SK Taman Melawati iaitu Tuan Haji Aznam bin Muhammad. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya hormati Yang berusaha Encik Fahmi Izzuddin bin Mat Zaid, ya, wakil daripada Zoom A, ya, dalam program jalinan antara SK Taman Melawati, Sekolah Kluster Kecemerlangan dan juga pihak Zoom A, barisan pentadbir, ya, PK1, PKHAM, tolong kanan co-curriculum, tolong kanan petang. Kemudian barisan jawatan kuasa pengurusan program pada pagi ini, guru-guru, ibu bapa yang saya hormati sekalian. Baik, alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita dapat sekali lagi meluangkan masa walaupun kita sebenarnya dalam mood bercuti, ya, tapi oleh kerana program ini merupakan program bersama dengan ibu bapa, saya terpaksa memilih hari Minggu. Ya, mudah-mudahan ibu bapa dapat bersama-sama, ya, dalam memastikan anak-anak, ya, terus dapat diberikan pendidikan yang terbaik. Ya, kali ini saya cuba memantapkan lagi pengurusan PDPR, ya, bagi tahun ini. Ya, insya-Allah kita cuba membawa satu lagi pelantar iaitu Zoom A yang akan diguna pakai dalam PDPR. Ya,
yang mana nanti program ini akan diperkenalkan oleh pihak Zoom A, iaitu Encik Fahmi, ya, supaya tuan-tuan ibu bapa dapat melihat sendiri ya bagaimana Zoom A ini dapat digunakan ya dalam PDPR ataupun PDPC, sama ada di rumah ya, pembelian kendiri ya, ataupun yang dibantu oleh ibu bapa, ataupun guru-guru sendiri boleh menggunakan PDPR Zoom A ini semasa PDPR berjalan ya. Jadi ini antara niat baik ya Sekolah Kebangsaan Taman Melawati ya, kerana Selangor Taman Melawati merupakan sekolah pertama di negeri Selangor yang menjalinkan hubungan jalinan ya, bagi memastikan anak-anak ini terus kita berikan satu nafas baru ya. Bagaimana caranya ya untuk kita sama-sama menjadikan anak-anak ini terus dibela ya, kerana setakat ini saya hanya menerima arahan, insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan sekolah akan dibuka semula pada 1 September. Ya, bermakna kita ada lebih kurang sebulan lebih lagi PDPC akan berjalan ya secara PDPR. Ya, ini bermakna anak-anak perlu ya faham, perlu meneruskan perjuangan dengan cara kaedah baru PDPR ya, yang mana pihak sekolah sentiasa memikirkan apakah cara yang kita boleh buat. Ya, pada hari ini kita harus membuka minda. Ya, kalau kita lihat kepada bayaran yang dikenakan yang berupa RM18 ya setahun ya, walaupun kita bermula pada bulan Julai sehingga bulan Disember, bermakna kita ada lebih kurang 6 bulan ya. Jadi 18 itu bukanlah sesuatu yang besar ya, kita perlu berfikiran secara positif ya. Hari ini sekotak rokok pun tak dapat berharga RM18 ya. Sekali makan kalau keluarga di luar pun dah tak cukup dah hari ini ya, cukup mahal insya-Allah. Jadi RM18 ini anak-anak boleh akses ya Zoom A selama 24 jam selama 365 hari setahun di mana-mana selagi ianya mempunyai peranti yang bagus dan juga line untuk akses. Ya, jadi kita sama-samalah mengambil pendekatan ini sebab hari ini sepatutnya anak-anak tidak lagi mempunyai alasan. Ya, anak-anak boleh belajar di mana-mana sahaja. Tidak hanya bergantung kepada buku, tetapi ada banyak perantah, ada banyak peranti, ada banyak sesawang yang kita boleh gunakan bagi memastikan anak-anak terus menerima pendidikan yang terbaik insya-Allah. Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Jadi kalaulah kata dayung sudah di tangan, ya perahu sudah di air, maka tepuk dada, tanya selera. Bukalah minda seluas-luasnya untuk kita sama-sama melihat jauh ke hadapan bahawa anak-anak ini bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Itulah harapan besar bagi SKTM ya, bagi Sekolah Kebangsaan Taman Melawati ya. Kita terus melahirkan anak-anak yang hebat ya, terutamanya dalam bidang akademik, dan sekaligus pihak SKTM akan terus menyusun strategi bagaimana untuk melahirkan anak-anak yang hebat dalam bidang akademik dan juga hebat dalam bidang keagamaan insya-Allah. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Aznam di atas ucapan sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya dengan berbesar hati menjemput fasilitator kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Fahmi Izzuddin bin Mat Zaid untuk menyampaikan taklimat berkenaan Zoom A. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengerusi majlis Cikgu Azah, yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Aznam bin Muhammad, hormati barisan guru SK Taman Melawati dan para ibu bapa serta waris murid SK Taman Melawati. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okay. Jadi pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak SK Taman Melawati kerana sudi beri peluang dan ruang kepada pihak kami daripada One Touch Education untuk memberi sedikit taklimat berkenaan dengan Zoom A dan macam mana guru ibu bapa nak gunakan program Zoom A untuk membantu PDPR anak-anak tuan-tuan dan puan dekat rumah lah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan,
Sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fahmi Izzuddin bin Mat Zaid dari Kota Baru, Kelantan. Okey. Jadi saya lah pegawai pemasaran lah untuk Zoom A ni. Jadi boleh saya mulakan Okey. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sebenarnya Zoom A ni dia dah cukup lama dah sebenarnya Zoom A ni. Kita ada dari tahun 2004 lagi sebenarnya. Dan saya rasa masuk tahun 2021 ni kita dah 17 tahun dah sebenarnya berada di pasaran dan banyak pakailah di seluruh Malaysia dan termasuk di Selangor, di Gombak dan termasuk di sekolah cikgu jugalah. Di sekolah tuan-tuan puan semualah di SK Taman Melawati ni. Okey. Jadi yang pertama sekali, kalau nak gunakan Zoom A ni, dia boleh digunakan dalam mana-mana satu peranti pun. Asalkan ada capaian internet, itu je sebenarnya. Okey, jadi cara nak gunakan Zoom A ni, saya share screen. Sekejap Okey, saya tunjukkan. Okey. Ya, saya share screen kejap. Okey. Cara pertama, tuan-tuan dan puan, boleh buka browser dalam handphone ataupun dalam nampak tak semua yang saya share ni? Okey. Tuan-tuan dan puan boleh buka dalam mana-mana satu browser dalam handphone tuan-tuan dan puan, tak kira lah Google ke, Safari ke, Firefox ke, tuan-tuan dan puan masukkan URL ini. Okey, contohnya saya masukkan www.zoom-a.com. Ini ialah alamat bagi portal ini. Okey, tuan-tuan dan puan enter, maka kita pun boleh sampai ke Zoom A. Zoom kepada A, sasar kepada A, bermatlamat kepada yang terbaik. Jadi, yang portal ni, inilah homepage kami ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok. Kalau sebelum ni pernah guna, yang ni kita dah update kepada profil yang baru, homepage baru. Tuan-tuan dan puan nak tengok info berkaitan dengan Zoom A, tuan-tuan dan puan boleh scroll ke bawah ni lah. Boleh baca detail sikit tentang Zoom A ni apa. Boleh scroll, lepas tu macam nak tengok motivasi, lepas tu ada pelancaran Zoom A, tajaan, apa semua. Video berkaitan dengan Zoom A lah. Tuan-tuan boleh klik, dia akan bawa ke YouTube. Klik more nanti. Ini ialah testimoni dari Zoom A. Dan dekat bawah ni juga tuan-tuan boleh tengok dia punya tutorial macam mana nak gunakan Zoom A dan sebagainya lah dalam ni. Okey. Boleh saya pergi ke atas. Okey, jadi untuk menggunakan portal ni, dia memerlukan satu ID dan password. Okey. Contohnya untuk tujuan taklimat pada pagi ni, yang mana tuan-tuan dah ada ID password, boleh teruskan guna untuk login lah. Okey. Jadi untuk tujuan taklimat pada pagi ni, saya akan login dengan menggunakan satu ID dan password. Contohnya saya masukkan ID dekat login ID ni. Okey, lepas tu saya masukkan password. Okey, contohnya. Okey, bila dah masukkan ID dan password ni, tuan-tuan dan puan tekan login. Okey. Ini ialah akaun demo punya ya. Nanti saya tunjukkan cara macam mana tuan-tuan dan puan nak dapatkan ID password masing-masing. Okey. Kita pun login, kita teruskan. Okey. Kita teruskan, maka kita pun boleh sampai ke Zoom A. Okey. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, Zoom A ni dia ibarat satu one stop shop. Okey, dalam ni mengandungi segala-gala yang dikendaki oleh anak tuan-tuan dan puan semua. Okey. Yang pertama sekali, kita ada Zoom A tu sendiri. Okey. Dalam Zoom A ni dia ialah satu gedung soalan. Dalam ni ada soalan kebat, ada talian hayat, ada pentaksiran atas talian dan sebagainya lah. Dalam ni ada tidak kurang daripada 450,000 contoh soalan. Nanti saya tunjukkan. Okey. Yang keduanya kita ada galeri A. Okey. Dalam galeri A ni kita ada pelbagai pengisian. Dia ibarat perpustakaan digital. Contohnya saya pun buka tengok dalam ni. Kita klik dia. Kita klik pada teruskan. Maka kita boleh masuk dalam ni. Okey, contohnya kita ada ruangan cerita, info galeri A, permainan, galeri sastera, resepi masakan, semua adalah dalam ni. Contohnya, pihak sekolah nak laksanakan program nilam.
Okay, kita klik pada ruangan cerita ni. Kita pun buka dia, klik dia. Okay, dalam ni ada beratus buah buku cerita bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan bahasa Arab. Ada tidak kurang daripada 600 buah buku cerita lah dalam ni. Okay. Contohnya, kita nak baca salah satu buku cerita. Okay, saya pun ambil lah buku cerita yang pertama ni, A Bundle of Sticks. Saya pun klik dia. Maka dia akan keluar buku cerita. Sebuah buku cerita, A Bundle of Sticks. Okay. Lepas tu nak baca ikut bahasa Melayu. Kita klik bahasa Melayu. Okay. Seberkas lidi. Okay. Kita nak baca ikut bahasa Tamil. Kita boleh baca seberkas lidi. Okay. Kita nak baca ikut bahasa Mandarin. Okay. Kita klik seberkas lidi. Okay. Nak baca bahasa Arab. Inilah. Seberkas lidi. Boleh baca. Okay. Contohnya kita baca ikut bahasa Melayu lah. Okay, kita klik bahasa Melayu, kita klik pada ikon gambar ni. Okay, maka dia akan keluarlah buku cerita ni. Boleh bacalah dekat sini. Di hujung kampung ada seorang petani tua. Lepas tu bahasa Inggeris dia cakap macam mana. At the end of a village, there was an old farmer. Contohnya. Lepas tu bahasa Mandarin. Ni saya tak reti nak baca lah. Kita baru boleh baca. Okay, kita klik bahasa Melayu. Next page, klik pada arrow ni. Boleh klik lah. Page 2, page 3, 4, 5 dan 6. Akhir sekali kita ada 17 nilai murni yang telah digaris panduankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Jadi tuan-tuan boleh baca lah buku cerita ni. Okay. Kalau kita perhatikan dekat sini, kalau kita back pada page pertama tadi, cerita ni mungkin sesuai untuk tahap 1 punya lah. Okay. Untuk tahap 2 kita tengok cerita lain. Kita ada butang satu lagi, cerita lain. Okay, boleh pilih dekat sini bahagian kita nak bahasa apa, bahasa Melayu, topik apa, cerita menarik lah contohnya. Okay, kita tengok Aras Sukar. Okay, kita pun tekan go. Maka dia akan keluar buku cerita yang Aras Sukar punya. Okay, kita boleh scroll tengok. Contohnya saya nak ambil buku cerita yang bawah ni, Wali Kucing lah contohnya. Kita pun klik dia. Kita pun klik pada gambar. Ini mungkin sesuai lah untuk tahap 2 punya. Dia punya bahasa pun lagi tinggi lah. Ayat dia boleh baca lah dekat sini. Boleh. Okay, boleh klik page 1, page 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada sambungan dia. Okay. Kalau tak nak buku cerita ni, kita pun klik cerita lain, kita boleh pilih. Okay. Inilah antara ruangan. Kalau nak gunakan program Nilam, boleh gunakan ruangan cerita ni. Lepas tu saya pun back kepada kandungan. Okay, dalam ni ada banyak lagi lah. Contohnya nak resepi masakan lah. Contohnya hari ni tak tahu nak masak apa. Tengok dalam grup apa. Masak apa tak jadi hari ni pun tak jumpa resepi yang nak. Kita pun klik lah resepi masakan. Maka boleh tengok lah. Pelbagai resepi ada dalam ni. Kalau balik cuba buat tak jadi saya tak tahu. Okay, boleh Okay, kita pun klik pada kandungan. Okay. Dan pelbagai lagi dah dalam ni. Nak dengar motivasi bestari, agama Islam. Ada semua nak baca doa apa semua adalah dalam ni. Okay. Dan pelbagai lagi lah. Nanti bila dah ada ID password nanti, tuan-tuan dan puan semua boleh explore nanti. Okay, kita back pada menu global. Okay. Seterusnya kita ada webmail. Okay, webmail ni dia ialah satu laman email. Okay, webmail ni dia mempunyai fungsi yang sama macam Gmail, macam Yahoo yang tuan-tuan dan puan gunakan sekarang ni, Hotmail dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan puan boleh hantar email dan sebagainya. Okay, okay, saya nak buka lain ni. Okay. Seterusnya kita ada web edit. Okay. Web edit ni ialah satu platform untuk membina laman web dekat sini. Okay. Contohnya nak buat satu laman web. Dalam ni kita sediakan template siap-siap. Jadi boleh gunakan. Okay. Tapi hari ni, dan ada lagi lah. Dan hari ni saya nak fokus dekat sini. Pada bahagian Zoom A ni, iaitu pengisian utama kami. Yang ada ni. Okay, contohnya saya pun klik pada Zoom A. Okay, kita teruskan. Okay, saya besarkan sikit. Okay, kalau tuan-tuan perhatikan,
dekat tepi ni kita ada ruangan soalan, topikal, klon dan ujian. Okey, topikal ni soalan yang disusun ikut topik. Soalan klon ni soalan yang seiras dengan soalan peperiksaan yang sebenar. Tapi tahun ni tak adalah UPSR tu. Mungkin nak jawab soalan-soalan yang tahun-tahun sebelum tu ada dalam soalan klon ni. Okey. Seterusnya kita ada ujian, pentaksiran atas talian. Maksudnya macam ni. Cikgu boleh pilih soalan, cikgu boleh jadikan ujian nak publish kepada semua murid di sekolah SK Taman Melawati ni. Jadi semua sekolah, semua murid dalam sekolah tu boleh jawab soalan yang sama yang cikgu pilih tu. Dia ibarat peperiksaan UPSR jugalah. Tapi secara online. Okay, saya pun nak pilih topical. Okay. Boleh ikut lagi Saya harap saya tak pergi terlalu laju lah. Okay. Seterusnya kita tengok kategori. Okay, kita ada kategori SK, SJKC dan SJKT. Tapi hari ni saya nak gunakan pengisian SK lah. Okay. Untuk pengisian dari tahun 1 sampailah ke tahun 6. Zoom A ni bukan untuk tahun 1 sahaja. Kita ada pengisian dari tahun 1 sampailah ke tahun 6. Okay. Ni contohnya saya ambil pengisian yang tahun 6. Okay. Lepas tu untuk subjek bahasa Melayu, dia boleh klik ni dekat subjek ni, dekat tahun pun boleh klik. Kita ada BM, BI, Matematik dan Sains. Okay, contohnya saya gunakan bahasa Melayu. Okay. Untuk bahasa Melayu ni kita ada pemahaman A. Ini contoh soalan pemahaman A. Contoh tajuk. Lepas tu kita ada pemahaman B. Ini antara tajuk pemahaman B. Okay, saya pilih bahasa Inggeris. Kita ada pemahaman A. Kita ada juga pemahaman B. Okay, tutup dia. Lepas tu kita ada juga matematik. Kertas 1, contohnya saya buka dia. Inilah contoh tajuk untuk kertas 1 lah. Okay. Lepas tu saya tutup dia. Kita tengok kertas 2. Ini saya bagi tahu secara holistik dulu. Ini contoh tajuk kertas 2. Okay. Lepas tu kita ada soalan sains. Dan sains pun kita ada kertas 1 dan kertas 2. Contohnya saya buka kertas 1. Inilah contoh dia. Kita ni dia ada pecahan dia lagi. Sains hayat. Inilah. Boleh Okay, saya tutup dulu. Okay, kertas 2. Ini contoh. Okay, 8 soalan. Okay, kita tutup dia. Kita balik kepada bahasa Melayu. Okay. Untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni, kita tak ada penulisan. Itu minta maaf. Penulisan tidak disediakan dalam Zoom A ni. Okay. Kita hanya ada pemahaman A dan pemahaman B sahaja. Okey, boleh Contohnya kita nak tengok soalan pemahaman A. Okey, saya pun klik soalan pemahaman A dekat sini. Okey, ini tajuk dia. Contohnya jenis kata dia ada pecahan dia lagi lah dekat sini. Ini contoh soalan dia, tajuk dia. Okey, saya tak nak tik yang mana-mana. Saya nak pilih, soalan pemahaman A je. Kalau macam ni, kita tik sini, soalan akan dipilih random daripada tajuk-tajuk ni semua. Okey, 20 soalan. Okey, masa 30 minit. Ikut waktu yang sebenar lah. Okey, nak pilih arah senang pun boleh, nak pilih arah sederhana pun boleh, nak susah pun boleh, tapi saya tak nak tik. Okey, saya nak pilih ke semua aras. Nak soalan klon pun boleh, bukan klon pun boleh, nak soalan kebat sahaja pun boleh. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Tapi saya tak nak tik, saya nak pilih random. Dia campur semua. Okey. Saya pun klik pada confirm. Maka tuan-tuan Ropan akan dapat satu set soalan. 20 soalan dekat atas ini tulis. Masa 30 minit. Okey, 30 minit. Okey, inilah contoh soalannya. Maka tuan-tuan Puan tengok dekat sini, adik-adik boleh tengok contoh soalan dia. Dan soalan ni dia bersifat interaktif. Contohnya kita jawab mana-mana satu soalan. Okey.
Contohlah kita nak jawab soalan ni. Kita pun tengok. Muka Sufian menjadi 4-0 selepas disengat oleh beberapa ekor tebuan. Okey, kita pun tengok. Conggan conggek, bengkak bengkil, erang erot, haru biru. Contohnya, bengkak bengkil. Okey. Kita klik pada jawab. Kalau dapat perhatikan sebelah kanan ni, dia ada butang jawab. Okey, kita klik pada jawab. Okey. Dan portal ni dia akan memberitahu sama ada soalan ini betul atau salah. Bukan tuan-tuan dan puan pilih soalan, kena print out, kena tanda. Tidak. Ini secara automatik dapat jawapan. Okey. Dan dia bagikan penerangan di bawah ni. Conggan conggek ni masuk apa? Bengkak bengkil maksud dia apa? Erang erot apa? Haru biru ni maksud dia apa? Boleh Jadi ini secara tak langsung anak tuan-tuan dan puan dia boleh buat pembelajaran kendiri di rumah. Contohnya tuan-tuan dan puan hari ni kerja, anak-anak dekat rumah nak buat latihan, nak belajar. Jadi dia boleh gunakan portal ni. Seolah-olah ada 4 orang guru sentiasa membimbing anak tuan-tuan dan puan di rumah. Inilah secara setiap kali dia guna portal ni. Okey. Okey, contohnya nak jawab soalan yang lain pun sama juga perkataan seerti, kita pun jawab. Okey, betul, dia tandakan betul. Contohnya kalau kita jawab salah dari, okey, kita jawab salah lah soalan ni. Contohnya dia keluar, okey, dia akan keluar salah dekat sini. Okey, maka dia bagikan penerangan dekat sini. Okey, ni soalan yang salah. Dia boleh tengok. Okey. Scroll 20 soalan. Yang mana ada soalan kebat, dia tandakan kebat, dan ada juga talian hayat kat sini. Okey. Talian hayat ni dia adalah satu nota ringkas. Okey. Inilah contoh dia. Soalan kebat, boleh scroll, boleh jawab lah. Okey. Ni petikan, saya scroll. Okey. Okay, kalau dah tak nak jawab soalan ni, dah habis jawab soalan ni, kita pergi ke atas, tengok belah kanan ni, dia ada pergi atas. Okey, kita tamatkan dia. Okey, masa ni kalau dah cukup masa, dia automatik akan tamat. Okey, kita pun tekan tamat lah. Okey, kita tamatkan soalan ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok markah berapa dekat sini. Masa menjawab semua boleh buat. Okey, contohnya kalau tak puas hati lah dengan soalan ni, boleh buat semula. Okey, contohnya saya pun klik pada buat semula. Kita mulakan sekarang, maka akan keluar set soalan yang tadi. Okey, boleh jawablah sampai dapat 100% markah dekat sini. Okey, tamat dia. Okey, lepas tu nak pilih soalan yang lain, kita pergi ke topical balik. Okey, kita klik topical. Kita nak soalan pemahaman A juga, tapi kita nak jawab berdasarkan tajuk. Contohnya hari ni cikgu ajar tentang apa? Kata pemeri lah contohnya. Okey, kita pun klik dekat pasangan kata pemeri dekat sini. Okey, kita nak 10 soalan sahaja. Okey, kita tik dia, lepas tu kita tekan confirm. Maka semua 10 soalan ni akan keluar berdasarkan soalan kata pemeri. Okey. Ini contoh soalan dia. Okey, boleh scroll tengoklah. Kalau kita jawab mana-mana satu soalan, kita jawab dia. Okey. Inilah contoh. Boleh baca kata pemeri. Nak guna bila. Contohnya nama saya ialah Fahmi. Nama saya adalah Fahmi. Yang mana satu betul? Betul tak? Bunyi macam dua-dua betul. Yang betulnya ialah nama saya ialah Fahmi. Sebab Fahmi tu ialah kata nama. Sebab kata pemeri ialah dia boleh gunakan di depan frasa nama. Kata pemeri adalah digunakan depan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Jadi boleh baca dekat sini. Detail dia tunjuk dekat sini. Boleh baju saya putih. Baju saya ialah putih ke baju saya adalah putih? Yang betul, baju saya adalah putih. Sebab putih tu ialah frasa adjektif. Okay. Boleh bacalah dekat sini. Ini contohnya soalan. Dah habis jawab tu, kita pergi ke atas. Kita tamatkan dia. Okay.
Lepas tu kita balik ke topical semula. Okay, ini soalan tentang pemahaman A. Okay. Lepas tu kita nak pilih soalan pemahaman B. Contohnya saya pun tick dia. Okay, kita tak nak tick yang mana-mana, kita pun confirm. Maka akan dapat satu set soalan pemahaman B. Okay. Inilah contoh soalan pemahaman B. Ini maksud peribahasa apa? Senyum kambing, dia pun jawab. Senyum kambing. Klik pada jawab. Okay. Dia jawab, dia akan dapat. Contohnya senyum kucing. Okay. Inilah dia soalan. Boleh bacalah dekat sini. Maksud senyum kucing kurat, senyum kucing, senyum kambing apa boleh tengok. Okay. Ni contoh ayat, cakap ajuk, cakap pindah. Inilah contoh soalan. Okay, ini memilih ayat yang betul. Yang ini boleh pilih dia lah. Nak tick betul. Ini salah, ini betul. Yang ini saya main jawab je lah ya. Tak baca lah soalan. Okay, contohnya jawab. Okay, dia boleh tengok. Soalan ni kenapa salah. Ayat yang betul dia macam mana. Okay. Inilah. Ini melengkapkan teks. Ini boleh type lah yang ni. Yang berada jauh. Okay. Contohnya saya type jauh satu. Okay. Dia terjawab dia. Maka betul dia tunjukkan betul. Yang lain tak jawab salah lah. Okay. Boleh baca jauh tu apa, ke tu apa, untuk tu apa, aktiviti tu apa, dan tu apa. Okay. Boleh ini soalan petikan. Okay. Kita boleh scroll tengok lah. Ini contoh soalan dia. Ini soalan petikan. Okay. Kita jawab mana-mana satu soalan. Kita klik pada jawab. Salah. Dia tunjukkan salah dekat sini. Okay. Yang mana satu jawapan yang betul dia adalah yang kuning ni. Okay. Okay. Boleh scroll tengok. Okay. Dah habis jawab. Kita klik atas. Kita tamat je. Okay. Okay. Lepas tu kita back ke topical balik. Kita nak subjek lain, kita klik bahasa Inggeris. Kita tick bahasa Inggeris, sama juga pemahaman A. Dia ada pecahan dia juga. Contohnya nak jawab soalan berkaitan animals. Okay, kita pun pilih animals. Kita pun confirm. Inilah contoh soalan animals. Okay, ni dia belajar semualah. Contohnya jawab mana-mana satu soalan. Sama juga bersifat interaktif. Okay. Dia bagi penerangan dekat bawah ni. Okay. Crow ni apa, peacock ni apa, mainan ni apa, sparrow ni apa. Boleh bacalah dekat sini. Okay. Jadi boleh jawab soalan ni secara interaktif. Bila-bila masa je boleh jawab. Okay. Sampai kita tengok anak-anak kita sekarang ni hidup dengan gadget. Kadang-kadang tengok tu ingat buat latihan. Apa, main game. Betul boleh gunalah. Back topical. Lepas tu kita ada pemahaman B. Kita confirm dia. Maka kita akan dapat satu set soalan. Social expression. Top bubble, bottom bubble. Yang mana cakap dulu, yang mana jawab. Contohnya kita jawab. Kita klik dia. Inilah. Ini salah. Boleh tengok. Penerangan tentang social expression ni. Okay. Jawapan yang betul dia akan tunjuk dekat bawah ni. Okay. Inilah contohnya. Okay. Pergi ke atas, stop. Kita end dia. Okay. Back topical balik. Kita nak tengok subjek lain. Yang ni saya tunjuk secara holistik. Okay. Kita pilih matematik. Okay. Lepas tu kita tengok kertas satu. Ni ada pecahan dia lagi. Inilah. Okay. Lepas tu kita tak nak tick dia. Kita nak pilih semua sekali soalan ni. Okay. Kita pun confirm. Simple je nak guna portal ni. Tak ada memenihkan kepala pun. Okay. Inilah contoh soalannya. Ni soalan. Kita nak jawab mana-mana satu soalan. Contohnya hitung peratusan. Okay. Saya pun jawab lah. Praktikal je lah. Okay. Kita pun jawab dia. Oh betul. Lepas tu dia tunjuk jalan pengiraan dia macam mana. Ada matematik sekarang ni. Saya pun tak terajar adik saya tu. Rasa makin susah.
Jadi dia boleh tengoklah dekat sini. Macam mana nak kira tu. Contohnya soalan ni pun sama, boleh tengok jalan pengiraan dia macam mana. Okey. Dia bagi detail dekat sini. Okey, boleh. Ni pun sama. Kita jawab dia. Dia akan tunjuk jalan pengiraan macam mana nak kira soalan ni. Okey. Boleh. Okey, saya pergi ke atas. Saya pun tamatkan dia. Okey. Kita back ke topikal. Kita pun tengok kertas 2. Ini soalan kertas 2. Kita pun confirm. Saya tunjuk pengisian dalam soalan ni lah. Ni soalan kertas 2. Maka dia boleh jawab lah. Sama juga, bersifat interaktif juga. Kita jawab dia. Ni contoh. Macam mana nak kira. Okey, boleh inilah. Kalau ada apa-apa soalan lepas ni, boleh tanya saya lepas ni. Okey. Kita tamatkan dia. Saya tunjuk secara holistik dulu pengisian soalan dalam ni. Okey. Sains. Okey. Kertas 1. Kita pilih kertas 1. Okey. Kita pun tekan confirm. Inilah soalan kertas 1. Aduh, sains pun sekarang ni tengah rombakan tahun 5. Oh, macam-macam dia belajar sekarang ni. Tulang lah, salur darah lah, semua belajar. Haiwan, vertebrata, invertebrata. Betul tak? Sains cukup tinggi sekarang ni, sains ni. Okey, ni contoh soalan dia. Jawab mana-mana satu soalan. Kita pergi, kita jawab mana-mana tadi. Satu soalan tu tadi, kita jawab yang ni lah. Okey, kita pun jawab dia. Maka dia akan tunjukkan soalan ni betul atau salah. Dan dia bagi penerangan dekat sini. Dan ada juga talian hayat dekat sini. Okey. Okey, inilah contoh soalan. Dah habis jawab, pergi ke atas. Sama juga, step yang sama je. Okey. Kita pun tekan tamat dia. Okey, tamatkan dia, kita pergi ke topikal. Okey. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, portal ni kita ikut silibus yang terkini. Yang macam tahun ni sains dia rombakan KSS untuk tahun 5 sekarang ni. Okay, kita sudah ikut yang terkini. Tahun 4 dah ikut yang terkini, tahun 3 pun, tahun 2, 1 dah ikut yang terkini. Tahun depan tahun 6. Ini kertas 2. Kita pun jawab dia. Okey, tepi sikit, kita jawab dia. Okey, salah. Dia tunjukkan salah. Lepas tu dia pun tunjuk penerangan dekat bawah ni. Okey. Saya tak pergi terlalu laju inilah contohnya. Okey, pergi ke atas. Kita tamat dia. Okey. Jadi bergantung pada tuan-tuan puan nak guna macam mana portal ni. Nak jawab sepanjang masa, boleh guna dalam handphone ke, dalam tab ke, dalam komputer ke. Kalau dalam handphone tu dia kecil sikit lah. Kalau dalam komputer dia besar sikit. Okey. Dan juga ini saya tunjuk sikit lah soalan clone. Fungsi soalan clone ni dia nak buat persediaan untuk UPSR. Tapi sekarang UPSR dah tak ada dah. Okey, kita nak soalan tahun berapa kita boleh pilih. 2016 lah contohnya. Kertas 1 kita teruskan. Okey. Ni soalan contoh. Ikut soalan UPSR yang sebelum ni. Okey, saya tunjuk saja. Nak jawab latihan boleh lah. Ini contoh soalan dia. Scroll, jawab sama juga. Okey, inilah. Ini contoh soalannya. Okey. Kita pergi scroll. Okey, kita pergi ke atas, kita tamat dia. Boleh? Ujian ni ialah ujian kalau pihak sekolah nak guna pakai yang saya dah taklimat hari tu, dia boleh gunakan. Jadi bila cikgu kata okey hari ni awak kena jawab ujian tentang matematik contohnya. Jadi yang mana ada akaun Zoom A ni, dia pun klik pada ujian, maka dia akan keluar tajuk ujian dekat sini. Siapa, guru mana yang bagi tajuk apa, markah apa, semua boleh tengok dekat sini. Boleh Okey, topikal. Dan jadi inilah contoh pengisian dalam Zoom A ni. Okey. Dan portal ni, kalau saya bagi tahu harga nanti takut tuan-tuan puan tak percaya. Sebenarnya harga portal ni saya rasa paling murah lah di pasaran. Hanya RM20 sahaja untuk setahun. Okey, dia bukan untuk sebulan ke, untuk setengah tahun ke, dia untuk
setahun. Boleh dan kita ikut portal ni, kita ikut tahun langganan. Dia bukan ikut tarikh langganan. Contohnya kalau tuan puan langgan pada bulan ni, contohnya hari ni langgan, dia akan tamat pada 31 Disember 2021. Maksudnya sehingga hujung tahun ni lah. Okey. Tapi oleh sebab saya tengok SK Taman Melawati ni dia bagi sokongan yang bagus, dan terima kasih juga lah kepada guru besar dan pihak sekolah kerana bagi sokongan, kita nak bagi potongan sikit lah, 10%. Boleh Okay, kita nak bagi potongan 10%. Jadi saya ada bagikan pada GB, dia kena masukkan kod tu, promo code tu. Macam kita beli dalam Shopee nak free shipping ke, dalam Agoda nak diskaun, kita masukkan promo code tu. Okay, jadi saya pun nak tunjuk lah. Okay, sebelum saya nak tunjukkan pasal bayaran ni, ada apa-apa soalan nak tanya tak berkaitan dengan Zoom A ni? Kalau ada apa-apa soalan, mungkin cikgu boleh bacakan, saya boleh jawab. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sebelum saya tunjukkan pasal Zoom A, pasal bayaran, saya terangkan pasal bayaran ni. Assalamualaikum Cik Fahmi. Ada satu soalan daripada parents. Soalan ni berbunyi, kalau dia ada lebih daripada seorang anak, maksudnya ada 2 anak, adakah dia perlu sign up akaun tu kepada 2 akaun lah, ataupun boleh guna 1 akaun sahaja? Okay. Kalau 2 akaun, kalau ada 2 orang anak, tahun yang berbeza, dia kena ada sign up 2 akaun. Sebab pengisian yang Zoom A ni, dia mengikut tahun pelajar, tahun murid tu. Okay, kalau dia tahun 6, dia hanya boleh jawab soalan tahun 6 sahaja. Kalau dia tahun 4, dia hanya boleh jawab soalan tahun 4 sahaja. Jelas saya? Saya menjawab soalan tu. Jadi dia kena ada 2 akaun lah. Maksudnya setiap kalau murid tahun 6, dia akan boleh jawab soalan tahun 6 saja, manakala kalau tahun-tahun lain tu diikut masa kita daftar tu lah. Ya, dia kena pilih masa nak buat daftar tu. Dia kalau tahun 6 tu dia special sikit sebab kita ada UPSR. Contohnya saya tunjuk dekat sini sekejap saya share balik. Okay. Saya tunjuk sekejap. Okay, tahun 6 punya kita ada UPSR nanti. Yang ni contohnya kita pilih, kalau sains ni okay, dia boleh tengok start dari tahun 3 punya. 3, 4, 5 dan 6. Special untuk sains punya. Okay. Kalau untuk tahun lain sama je. Okay, boleh. Ada soalan lagi cikgu? Ada soalan lain ke? Okey, ada lagi soalan. Kemudian kata bagi yang dah ada akaun sebelum ni, kena guna ID baru atau renew sahaja? Okey, kalau dah ada akaun sebelum ni kan. Contohnya tahun lepas lah dia dah langgan soalan tu. Dia dah langgan. Tahun ni kita nak renew sahaja atau kena buat akaun barulah. Maksudnya macam tu. Okay, bila dia buat bayaran, kita akan hantar satu ID dan password yang baru. Okay, dia ada satu tempat tu, dia akan tunjuk dekat kod pendaftaran, klik je pada kod pendaftaran tu. Maksudnya boleh gunakan ID yang lama lah. Ataupun nak create yang baru pun boleh. Maksudnya kalau kita nak guna yang lama pun boleh, tapi maksudnya ada dia punya ni lah, ikon dia lah untuk kita klik kat situ. Okay, baik. Dia dekat kod pendaftaran. Baik. Satu lagi soalan, kalau ada satu akaun, boleh buka di peranti lain juga ke? Maksud parent ni buka dalam 2 handphone dalam satu masa yang sama. Maksudnya dia ada satu akaun je, tapi dia nak buka 2 peranti. Dia nak buka dalam 2 peranti. Dia dalam satu boleh. masa yang sama. Tak boleh cikgu macam tu. Jadi bila dia contohnya hari ni dia balik kampung lah contohnya. Sepupu dia pun dah jam 4 juga, dia pun dah jam 4. Jadi nak bagi jawab pada masa yang sama kan.
Ya, Jadi Boleh saya. contohnya murid A ni dia jawab, dia buka, sepupu dia pun buka. Yang murid A ni akan terlog out dengan sendiri. Oh, okey, maksudnya satu masa hanya satu akaun, satu peranti, satu akaun. Okey, baik. Ya. Baik. Dia tak boleh. Baik, setakat ni tu dulu soalannya. Ya. Saya harap penjelasan saya tadi tu jelas semua. Ibu apa pun harap boleh faham. Okey. Boleh saya teruskan tak sikit? Sebab saya pun Boleh, tak nak boleh. ambil Boleh teruskan. tak nak ambil masa tuan-tuan puan-puan yang lama jugalah. Masing-masing ada aktiviti kan nanti. Walaupun kita di musim pandemik sekarang ni tak boleh nak keluar mana-mana. Mungkin boleh lakukan aktiviti dekat rumah lah. Kena jaga kesihatan mental kita juga. Sekarang ni tengok banyak sekarang ni. Okey. Jadi saya teruskan sikit. Okey, saya share skrin balik. Okey. Saya tunjukkan balik. Kita balik kepada Zoom A tadi. Okey. Okey, boleh nampak cikgu? Tuan-tuan puan. Saya balik ke Zoom A balik. Okey, tadi dah jelas pasal Zoom A. Jadi tuan-tuan pun nak tahu macam mana kita nak buat bayaran ni. Okey, caranya pergi ke www.zoom-a.com, enter dia. Tuan-tuan tengok dekat atas ni, dia ada butang bayaran. Okey. Klik je pada butang bayaran ni. Okey. Dia akan keluar, pilih negeri. Jelas? Nampak tak cikgu? Ya Okey, sorry. Okey. Tuan-tuan tengok, saya ulang balik Pergi ke homepage Zoom A tadi. Tengok dekat sini ada butang bayaran. Okey, kita klik pada butang bayaran. Okey, lepas tu kita pilih negeri Selangor. Kalau anak tuan di SK Taman Melawati lah. Contohnya kalau ada nak hadiahkan pada anak saudara di tempat lain, pilih negeri dia duduk, daerah mana. Okey. Lepas tu sekolah mana. Kita pun klik pada Selangor. Kita klik pada Gombak. SK Taman Melawati di Gombak. Okey. Kita cari sekolah. Jangan pilih salah pilih sekolah Sebab saya tengok ada yang tersalah pilih sekolah. Okey. Taman Melawati. Okey, kena tengok baik. SK Taman Melawati. Okey, kita klik SK Taman Melawati. Ini kalau nak langganan guru besar lah, pihak sekolah nak langgan lah. Jadi yang ni kita pilih saya ialah ibu bapa murid SK Taman Melawati. Dekat sini kena pilih betul-betul tahun semasa murid ni. Dia bukan untuk satu akaun. Dia ialah tahun anak tuan-tuan puan. Contohnya anak tuan puan di tahun 5. Saya pun pilih tahun 5. Dia bila klik ni dia akan keluar pop up nanti. Okey, tahun 5. Okey, kena masukkan pas diskaun ni kalau nak potongan harga. Kalau tak masukkan dekat sini, tak dapatlah potongan RM2 tu. Okey, SK Taman Melawati. Okey, nak type huruf kecil pun boleh. Klik check. Okey, dapat diskaun RM2. Okey, lepas tu masukkan nama. Contohnya saya masukkan nama saya. Masukkan email. Okey. Masukkan nombor telefon 02-983-6060. Okey. Yang ni nama waris. Okey, bukan nama anak lah. Okey. Kita pun klik pada buat bayaran. Okey, saya klik kat situ. Kita pun klik pada make payment. Okey. Dia akan bawa ke portal MoPay lah dekat sini. Harga RM18. Sepatutnya RM20. Okey. Tapi dah dapat diskaun RM18. Jadi tuan-tuan puan pilih, klik pada payment option dekat sini. Boleh guna mana-mana satu mod bayaran bank yang tuan-tuan puan ada lah. Nak pakai TNG ke apa semua ada lah. Contohnya saya gunakan Maybank to you. Okey. Lepas tu tak perlu buat apa-apa lah dekat sini. Description pun dah sudah automatic apa semua, tak perlu isi apa. Kita pun terus klik pada
pay online. Okay. Maka tuan-tuan puan pun verified tuan-tuan punya account, proceed kepada bayaran. Selepas bayaran dibuat, tuan-tuan puan akan menerima satu SMS. Ya, saya tunjuk. Kita akan hantar satu SMS ke nombor yang tuan-tuan puan masukkan kat sini dengan email nanti. Satu SMS tu ialah SMS ID dan password. Jadi tuan-tuan puan dapat ID dan password, barulah boleh login semula di Zoom A tadi. Okey, boleh? Jelas itu sahaja cara nak buat bayaran. Kalau ada apa-apa masalah, tuan-tuan puan tengok dekat sini, ada nombor saya dekat sini. Boleh klik ni, boleh terus WhatsApp pada saya. Ataupun boleh pergi ke Facebook kami, boleh like dan share. Boleh? Okey. Ada apa soalan tak nak tanya? Ada yang tak jelas apa ke, boleh tanya teruslah. Diajukan dekat dalam ni. Ya. Okey, yang pertama, setiap set soalan bolehkah kita buat secara sikit-sikit? Maksudnya parent tu tak tahu soalan tu sebenarnya ada berapa banyak dan boleh tak buat sikit-sikit? Atau soalan tu diulang ataupun diulang sama je soalan tu. Sebenarnya soalan tu ada berapa jumlah masuk parent ni. So dia nak buat sikit-sikit lah. Okay, dia macam ni. Soalan dalam ni kita ada tidak kurang daripada 500,000. Hampir setengah juta lah soalan dalam ni. Okay, jadi dia bila dia pilih soalan tu, soalan ni dia pilih secara random. Dia randomly pilih. Jadi kita pun tak tahulah soalan yang mana keluar tu. Kemungkinan akan keluar soalan yang sama tu ada. Okey. Maksudnya kemungkinan soalan yang sama tu ada tapi dia random je lah, kecuali kalau kita pilih yang ikut by topic itulah ya. Ya. Kalau dia ikut by topic pun kemungkinan soalan yang sama akan keluar untuk set kedua tu ada. Mungkin tak banyak lah. Mungkin satu soalan macam tu lah. Sebab kita pilih secara randomly. Boleh Okey. Baik. Ada soalan lagi. Dia kata kalau parent ni ada 3 anak berlainan darjah, boleh bayar sekaligus atau kena bayar satu-satu? Maksudnya kalau 3 orang nak bayar kena bayar satu-satu. Sebab dia nak pilih tahun tu ke? Ya, dia nak pilih tahun tu. Baik. Kalau pihak sekolah bolehlah nak buat sekaligus tu. Tapi dia kena dapatkan akaun admin sekolah pula nanti. Baik. Okey, maksudnya kalau parent kalau ada yang nak daftar lebih daripada seorang anak, pastikan didaftarkan satu akaun untuk satu anak, bayar satu-satu lah. So kita boleh pilih kat situ anak kita ni darjah berapa. Sebab dia akan paparkan ikut tahun yang kita daftar untuk anak. Betul ke Cik Fahmi? Betul. Okey, ada lagi soalan. Ni soalan yang sama saya rasa yang Cik Fahmi dah jawab tadi, tapi kita ulang balik lah supaya parent lebih faham. Dia kata jika anak buka akaun tahun ni, anaknya buka akaun tahun ni, tahun hadapan perlu ke buka akaun baru untuk silibus barulah, maksudnya tahun ni dia tahun 4, tahun depan dia tahun 5. Okey. Bila dia masuk 31 Disember tahun ni, okey, akaun tu akan tamat. Jadi tahun depan dia kena bayar yang baru untuk dapatkan ID password yang baru untuk tahun 5 punya. Sebab tahun ni dia tahun 4 contoh kan. Tahun 5, tahun depan kena langgan yang tahun 5 pula. Macam tu. Yalah, maksudnya kita tak boleh guna satu akaun kan. Ada satu lagi, ada tak reminder, contohnya dia dah habis untuk tahun ni, dia dah habis guna untuk tahun, ada tak reminder yang dihantar untuk payment tahun depan? Macam tu. Ada tak dihantar reminder ke dan sebagainya lah, untuk bayaran tahun ni dah bayar, dia bayar habis, dia dah guna, untuk tahun depan dia nak sambung balik. Ada reminder ke atau kita perlu terus klik je macam biasa daripada awal yang kita buat tu? Okey, dia bila reminder tu tak ada, cumanya bila masuk 1 Januari dia nak login, memang tak dapat login dah. Dia akan keluar akaun anda tergendala. Bila dia nak login tu, keluar akaun anda tergendala. Maksudnya akaun tu dah tamat lah. Jadi dia kena buat bayaran yang baru untuk dapatkan ID password yang baru. Okey.
Untuk pengetahuan ibu bapa, yang satu anak boleh guna untuk satu akaun sahaja. Satu anak boleh guna untuk satu akaun sahaja. Satu lagi soalan, jika dia sebagai parents ni nak monitoring anak dia lah. Boleh tak parent monitor berapa masa jumlah yang anak dia dah belajar pada hari berkenaan lah. Sebab parents pun bekerja. Dia nak monitor adakah anak dia buat tu dah berapa lama anak dia dah jumlah masa yang anak dia buat belajar dengan Zoom A tu. Okey, sorry saya lupa nak bagi tahu. Okey, jap Okey. Macam ni. Bila dia buat bayaran, dia akan dapat dua ID dan dua password. Okey, satu ID yang murid punya, yang anak punya lah. Satu lagi ID dia akan dapat yang penjaga punya. Dia akan dapat dua ID dengan harga RM18 tadi. Jadi akaun anak ni, dia boleh jawab soalan. Akaun ibu bapa punya ni untuk memantau, untuk lihat markah latihan yang anak dia buat. Berapa banyak dia jawab, markah anak dia berapa, masa dia jawab berapa. Contohnya saya daftarkan. Saya tunjukkan sekejap. Saya ambil satu contoh. Sekejap dia boleh gunakan dia sebab dia akan dapat dua ID dan password nanti. Okey, saya ambil satu contoh. Saya buatkan satu contoh. Saya nak tunjukkan tentang ID password. Okay, saya daftarkan satu. Saya daftarkan satu ID parent. Saya tunjukkan. Jadi saya tunjukkan. Okey. Boleh tengok. Okey. Nampak cikgu boleh sharekan lah. Okey, nampak ini ialah ID parent punya. Okey. Nampak semua Okey, ni ID parent. Dia ada P dekat belakang. P ni maksudnya ialah ID parent punya. Okey, kita pun klik login. Okey, boleh daftarkan. Saya pakai yang ni je lah. Tak nak ubah apa-apa. Saya pun klik je, hantar. Ini saya masukkan lah nama Hassan lah contohnya. Ni dash semualah, tak apa. Okey, boleh isi. Saya pun hantar. Okey, saya pun login semula. Okey, saya pun login. Okey, saya login. Ini ialah ID parent punya. Saya teruskan. Okey, Zoom A. Saya teruskan. Okey, ramai yang tanya saya soalan ni. Okey, kalau keluar stop cannot access to this page, maksudnya dia ialah ID parent punya. Sebab ada ramai yang WhatsApp saya, kenapa akaun saya tak boleh akses soalan apa semua? Sebabnya dia salah login akaun parent punya. Boleh Okey. Dia tersilap masuk yang ada P tu punya. Okey. Okey. Jadi tadi ada tanya, nak tengok anak dia jawab tak soalan tu, betul tak? Ya betul, anak dia jawab tak berapa lama masa anak dia ambil dia belajar ataupun jawab sekejap je dia jawab. Kadang-kadang banyak akal ni. Ya betul, faham. Okey, kita pun tengok tepi ni, dia tak boleh pilih soalan dekat sini, dia hanya ada menu global ni je dia ada. Okey, kita klik pada markah. Okey, boleh tengok dekat tepi ni. Inilah. Contohnya hari ni 14 hari bulan 6 lah contohlah kan. Okey. Dia ada buat soalan ni. Soalan apa dia jawab? Pemahaman A. Masa menjawab 9 saat je. Ini nampak dah nak menipu ni. Boleh? Nampak dah nak menipu Baik, bagus. Memang dia boleh tengok. Dia akan ikut tarikh masa dekat sini. Contohnya nak tengoklah markah anak dia contohnya. Ni markah dia jawab 3 betul kosong salah 3. Jawab pun 9 saat je. Jadi berapa boleh tengoklah dekat sini. Jadi baik. Tak puas hati. Mak ayah dia tak puas hati. Ni nak menipu je kerja ni. Biasalah budak-budak ni dia banyak akal kan.
boleh buat semula. Okey, dia klik buat semula, mulakan sekarang. Jawablah sampai betul semua. Boleh? Boleh. Okey, terjawab soalan tu. Kemudian ada soalan lagi ni, Encik Fahmi. Dia kata, ada tak untuk yang sekolah menengah? Okey, minta maaf. Sekolah menengah tak ada buat masa sekarang ni. Okey. Sekolah menengah ni pun dia ada banyak lagi subjek. Yang sekolah rendah pun tak terlarat juga nak ikut cikgu. Asyik ubah je silibus. Baik. Ni ada satu lagi soalan, Encik Fahmi. Ada diskaun lebih tak tuan sebab dah setengah tahun? Itu diskaun RM2 tu. Ada tak lagi lebih diskaun sebab kita dah sampai setengah tahun ni? Okey, macam ni lah cikgu. Suraya. Tak dengar cikgu? Boleh. Sekejap. Okey. Okey, saya cuba jawab soalan ni. Boleh? Untuk yang diskaun semua ni kan. Dia macam ni, sebenarnya program Zoom ni itu di peringkat awal tahun saya tak berapa nak aktifkan sebab kita memikirkan anak-anak banyak PDPR secara online, ya. Jadi kalau anak-anak nak kena buat sendiri, ya, jadi masa dia saya bimbang nanti dia tertekan terlalu banyak online punya PDPR. Tetapi dengan hasil perbincangan bersama Zoom bila mana saya mendapat idea untuk menggunakan Zoom ini dalam PDPR, mudah bagi guru-guru untuk mengesan kelemahan anak-anak, mudah bagi guru-guru nak menyediakan soalan, ikut topik dan sebagainya, mudah bagi guru untuk mengisi PBD, ya, untuk mendapatkan evidence anak-anak berada di band berapa. Maka saya bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak Zoom menggalakkan anak-anak menggunakan Zoom ini, dan kalau ramai, ya, kita dapat menggunakan Zoom ini dalam PDPR. Maknanya kalau kata hari itu guru tu mengajar tajuk, katalah tajuk penjodoh bilangan, maka nanti guru boleh bagi homework ataupun di penghujung masa PDPR guru boleh siapkan 10 soalan, 20 soalan untuk membuat ujian melihat sejauh mana anak-anak telah menguasai tajuk yang dia ajar pada hari tersebut. Ya, tetapi sekarang dah bulan 7. Ya, saya minta maaf lah. Ya, memang agak rugilah, tapi rugimu pun berapa sen aja kan. Ya, sekarang ni RM18 pun dah capai hampir 6 bulan penggunaan. InsyaAllah untuk tahun 2022 saya akan mengusulkan dalam PIBG untuk mewajibkan Zoom ini bagi setiap murid bagi tahun 2022, bermakna anak-anak akan melanggan dan juga menggunakan Zoom seawal bulan Januari sehingga 31 Disember 2021. InsyaAllah, minta maaf banyak-banyak ya parents. Kalau sekiranya ada yang tidak mampu oleh kerana terkesan dengan COVID-19 ini, jangan malu-malu beritahu kepada guru kelas. Kami akan usulkan kepada PIBG, dan sebenarnya ramai dalam kalangan ibu bapa sendiri yang berbesar hati membantu. Ya, seperti mana yang berlaku dalam kelas 5A yang sekarang ni dah 95% memiliki tingkat Zoom A. Masih lagi ada yang open, cikgu, kalau siapa yang tak mampu bagi tahu saya nak sponsor. Ya, insyaAllah saya yakin parents di SK Taman Melawati ini pemurah dan dia saling membantu. Inilah saya nak PKK jalankan tugas, ya. Dalam kelas pun ada yang kadang-kadang lebih, ya, dia punya sumber kewangan, ada yang mungkin terkesan. Jadi kita saling memenuhi insya-Allah. Ya, kalau itu dapat dilakukan insya-Allah. Ya, kalau tak mampu juga, pihak sekolah akan cuba membantu mana-mana parents yang nak tapi tak mampu, kita akan bantu insya-Allah. Terima kasih. Baik, Tuan Haji, ada satu soalan saya rasa sesuai untuk Tuan Haji jawab. Memandangkan KPM telah memansuhkan UPSR, adakah teknik pembelajaran sebegini masih relevan? Kita patut bergerak ke arah yang lebih progresif dan format Zoom A masih berasaskan ujian seperti UPSR. Okey. Untuk pengetahuan semua parents, ya, oleh kerana UPSR telah pun dimansuhkan dan kita tidak ada satu pattern pun yang diberikan oleh pihak kementerian, ya, tentang bagaimanakah modul latihan ataupun peperiksaan
hendak dijalankan. Maka setakat ini di bawah MGB Gombak, di bawah MGB Negeri Selangor, dia tetap menggunakan pattern UPSR itu untuk dijadikan sebagai satu pelantar modul latihan yang akan dijalankan untuk pertengahan tahun dan juga untuk akhir tahun. Kita belum lagi ada apa-apa perubahan dan Zoom A ini masih bersesuaian. Dia adalah menjadi salah satu daripada pelantar yang sesuai. Anak-anak boleh membuat ulangan banyak-banyak kali sebab dia ada banyak set berulang-ulang kali. Sebab belajar ni kalau dia berulang-ulang kali, insya-Allah dia akan dapat. Jadi ini antara kebaikannya lah. Dia akan jumpa macam-macam soalan yang di samping maksudnya kita boleh ulang pada bila-bila masa. Nak buat sendiri boleh, nak parents bimbing pun boleh, guru pun boleh berikan ujian dalam bentuk semasa PDPR. InsyaAllah. Terima kasih. Baik-baik, sebenarnya kalau untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebenarnya sangat baik kerana boleh menambahkan kosakata murid-murid. Kan kita tahu murid-murid sekarang ni dia kurang membaca. So daripada Zoom ini salah satu cara bagaimana anak-anak dapat meningkatkan lagi penguasaan kosakata. Itulah. Kemudian Cik Fahmi ada soalan, kata maknanya kalau anak tu ada 2 akaun, maksudnya contoh tahun 4 dan tahun 5, anak akan memperolehi soalan yang berbeza-beza atau soalan yang sama untuk tahun 4 dan tahun 5 tu. Contoh BM lah. Kalau macam tahap lain tu kita tahu lah, subjek lain kita tahu lain. Untuk BM dengan BI. Dia akan dapat yang berbeza-beza. Baik. Sebenarnya bahasa Melayu ni dia belajar benda yang sama je saya bahasa Melayu. Betul. Atau tata bahasa dia daripada tahun 1 sampai tahun 6 tu lah tata bahasa yang akan dia cuma dia meningkatkan dia punya kosakata lah. Okey, baik, saya rasa setakat itu saja soalan yang ada dalam chat ni. Itu saja soalan yang ditanya. Okey, kalau ada soalan yang lain, mungkin ada parent yang tak join hari ni ke apa, tiba-tiba nak tahu pasal Zoom A ke apa, boleh terus hubungi saya. 012, contohnya boleh pergi ke homepage tu, dia ada siap-siap dah detail dekat situ. 012, ni nombor saya, okey. Inilah dekat sini. 012-983-6060. Boleh WhatsApp, boleh SMS, boleh Telegram dan boleh call. Boleh satu lagi tiba-tiba pula ada pula ni. Dia kata kalau parent ni ada 3 orang anak, maknanya akan dapat 3 ID lah untuk parent tu. Maksudnya dia nak memantau anak je. Baik. 3 ID juga. Baik. Okey. Itu saja untuk soalan daripada chat. Jelas semua ya. Nanti ada apa-apa kita boleh berhubung balik lah. Okey. Saya rasa kita boleh serahkan kepada pengurusi majlis lah. Ya, boleh. Terima kasih suri beri peluang cikgu. Okey, terima kasih Encik Fahmi di atas perkongsian yang sangat menarik. Okey, saya rasa ibu bapa bolehlah mula untuk menilai macam mana Zoom A ni boleh dimanfaatkan oleh anak-anak di rumah since kita dalam PDPR. Kadang-kadang tak ada masa nak pantau anak di rumah. So kita ada peranti, kita boleh langganlah Zoom A ni, dan sekiranya terdapat masalah boleh hubungi nombor yang ada pada homepage Zoom A itu sendiri. Dan kita akan juga maklumkan mengenai Zoom A ni dari semasa ke semasa melalui grup Telegram, WhatsApp parents setiap kelas. Dengan itu saya rasa itu sahaja untuk taklimat pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua panel yang join untuk hari ini, terutamanya Encik Fahmi di atas taklimat yang telah diberikan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.